Salam perpaduan yang berusaha lagi saya kata ini saudara kita lah, Polisi Kuasa Rumah Tangga Tok Fakir Rosli, kemudian yang semulakan seluruh jawatan Kuasa Rumah Tangga Tok Fakir, tuan-tuan dan puan yang semakin sekian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya kita masih dapat lagi berjumpa pada hari ini walaupun dalam keadaan COVID-19, PKP. Sebelum ni PKPB. Sekarang ni baru mulai 2-3 hari yang lepas Terengganu pun dah PKP. Jadi dalam keadaan PKP pun alhamdulillah Tuhan bagi lagi kita usia untuk kita meneruskan kehidupan kita. Dan dengan COVID-19 ni pada pandangan saya lah, dia sebenarnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Allah tu sebenarnya yang paling berkuasa lah. Sebab mana kita pun boleh mencipta mesin ke, boleh pergi ke bulan. Tapi Allah tu yang Maha Esa, yang Maha Besar ni, dia hantar kuman kecil je. Kalau kita tengok mikroskop ni beratus kali baru nak nampak dia. Manusia pun dah kelang kabut dah. Dengan ekonomi jatuh, negara-negara besar Amerika, China, India, semuanya dah dalam keadaan yang takut. Bila virus ni semakin hari semakin merebak. Itulah maksud saya. Tuhan menunjukkan bahawa kuasa dia lebih besar daripada kita sendiri. Jadi dengan ada COVID-19 ni, mungkin ada di kalangan kita yang tersentuh lah ataupun terkesan, ada yang kena buang kerja dan sebagainya. Tapi pada saya kita lihatlah dari segi keagungan Allah sendiri untuk menyedarkan kita. Mungkin kita terleka ataupun sebelum ni kita alpa. Mungkin kat masjid tak pergi contoh. Jadi bila ada berlaku macam ni, hari Jumaat tak boleh pergi, sembahyang fardu pun tak boleh pergi, cuma JK. Baru kita terasa berapa besarnya Allah bagi peluang untuk kita sembahyang satu saf yang rapat. Sekarang ni satu saf pun jauh-jauh, 1 meter 1 meter. Itulah maksud saya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya terlebih dahululah secara peribadi ucap terima kasih banyak pada Cik Rosli. Cik Rosli tadi sebut betul, daripada beberapa hari yang lepas dah dia beritahu saya, Cik Buan, saya nak jumpa Cik Buan, saya nak datang ke Terengganu. Kata jangan, sekarang ni PKP, ada roadblock di setiap daerah ni, saya tak nak ada yang kena saman 1000. Kalau penjawat awam tuan-tuan kena saman, silap-silap kerja pun hilang. Jadi kita tak nak, Cik Rosli kata. Kemudian tadi pun dia cakap pagi tadi, dia kata Cik Buan, boleh tak esok pagi bila lori dah berak, bawa nak pergi ke Kuala Lumpur, boleh lalu pantai tak sehingga Tok Fakir. Mula-mula saya rasa memang sangat serba salah lah. Saya nak kata tidak, tak boleh nak kata ya, saya pun dalam keadaan yang masa tersekat-sekat lah. Jadi saya masuk tersekat-sekat mengapa? Saya dah 8 tahun, hampir 8 tahun lah di Terengganu, kat rumah tu Terengganu. Saya datang sini tuan-tuan, saya bawa selai pinggan, saya bawa kereta Avanza dengan baju saya. Tapi bila family saya datang selepas 1,5 tahun, barang tu beranak-beranak lah. Saya buka almari, Allah banyaknya dengan pinggan jadi. Lama-lama dia jadi banyak dan saya terpaksa, orang cakap, terpaksa bawa barang ni balik ke Selangor. Dan pagi tadi pun tuan-tuan, bila nak bergerak melintasi negeri ni pun tak boleh. Saya jumpa rakan sejawatan saya lah, Cik Datuk Rosli, Cik Ketua Polis Negeri Terengganu. Dia pun sign surat untuk saya bergerak besok. Kemudian saya cakap, tuan boleh tak? Saya nak minta hajat satu je. Apa buhan? Saya ni last, hari ni hari terakhir saya di Terengganu. Saya nak minta tuan lepaskan saya pergi Marang. Nak pergi masa apa je? Saya nak pergi masa apa? Saya kata macam ni tuan. Saya ada satu fungsi rumah tangga, nama dia Cik Rosli ni. Sangat aktif dan sangat membantu jawatan. Saya nak minta kalau boleh tuan buat satu tanda tangan borang tadi, ada dalam kereta lah. Tanda tangan borang, saya nak jumpa dia untuk kali terakhir lah. Sebab mungkin lepas ni, mungkin saya jumpa lepas ni, tapi dah bukan jadi pengarah dah. Jadi dia pun sign borang ada tadi, dia sign. Dan kebetulan Cik Rosli, saya ditahan tadi dalam perjalanan tadi dekat mana dekat sempadan Kuala Terengganu dekat Cedereng kan. Bila dia pun alhamdulillah lah, benda ni benda baik kan, polis pun tak tahan. Jadi alhamdulillah. Dan hari ni saya dapat datang ke tempat tuan-tuan perempuan. Seperti mana saya datang mula-mula, kenangan kat sini lah saya rasa. Saya rasa dulu keadaan kita buat jumpa mula-mula dekat kedai, kedai minum. Jadi tuan-tuan dan perempuan, untuk malam tuan-tuan dan perempuan, pertukaran saya ni sebenarnya satu bertukar, yang kedua dia naik pangkat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, di Terengganu ni tuan-tuan dan perempuan, saya sebenarnya amat bertuah lah.
Dulu saya nak datang Terengganu ni saya bimbang juga. Saya lama kerja di Kuala Lumpur dalam 23-24 tahun. Di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor. Tempat saya kerja lah. Di sana mungkin maksud saya kalau malam-malam kita nak lapar, nak makan KFC, semua ada kat sana. Nak keluar duit tengah-tengah malam semua ada. Jadi pandangan saya bila sampai Terengganu ni saya boleh atau tidak hidup macam di Kuala Lumpur. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, walaupun kejam celik nampak angka tu hampir 8 tahun tu lama. Tapi saya sendiri pun rasa macam singkat saja tuan. Saya rasa sangat singkat saya berada di Terengganu ini. Dan saya dapat kerjasama yang sangat baik lah. Seriously daripada ketua jabatan, daripada warga rukun tangga dan juga keseluruhan rakyat Terengganu. Dan saya amat berpuas hati lah bila saya tinggalkan Terengganu nanti. Saya secara ringkasnya ada juga kejayaan yang saya sumbangkan pada negeri Terengganu. Contohnya macam melahirkan beberapa kawasan rukun tangga yang menang dalam anugerah Perdana Rukun Tetangga 2014. Kita ada 6 kategori masuk final dan saya sebahagian besar daripada mereka berjaya mendapat kedudukan yang baik. Dan pada tahun ini juga kita sikit lagi mengulangi, ada 6 kawasan rukun tangga, SAS dan sebagainya yang masuk final di peringkat kebangsaan. Jadi pada saya tuan-tuan dan puan, itu satu kejayaan lah, satu kejayaan besar kepada saya. Dan dia tidak berlaku tanpa sokongan daripada pegawai saya di peringkat negeri lah. Sama ada timbalan pengarah, pegawai perpaduan, penolong pegawai perpaduan, dan yang penting sekali masyarakat komuniti rukun tetangga itu sendiri seperti Cik Rosli lah daripada KRT Tok Fakir ini. Kerana tuan-tuan dan puan, apabila berada di Terengganu ini banyak kenangan saya lah. Sebab Terengganu ni dari segi orang kata negeri cantik, budaya menarik, orang ni baik-baik. Dan di sini pun makanan dia pun amat menarik. Saya ada pernah makan asam gumpal, kemudian makan ada panggil sotong yang dalam tu ada ketupat sotong. Saya ingat ketupat sotong ni macam tempat saya. Ketupat kan dalam bekas kait dia punya daun kan. Saya ingatkan ketupat dalam tu ada sotong. Rupanya sotong dia punya rumah saya kata. Dia kata tempat lah. Saya kata mana ketupat sotong lah. Saya tak makan orang. Saya ingatkan dalam ketupat ada sotong. Rupanya sotong tu ketupat dia. Begitulah. Makanan-makanan lain yang menarik di Terengganu macam atas stol, nasi dagang atas stol. Kemudian kat sini bila saya sampai dia kata Cik Puan kena makan ICT. Saya kata ICT ni apa? Rupanya ICT ikan celup tepung. Kan? Kemudian Cik Puan kena makan KLCC. Saya kata dulu KL tak ada nama KLCC, bangunan KLCC ada. Rupanya kopok lekor, cecah colek. Begitulah makanan-makanan lain yang kaya di Terengganu yang dapat saya rasa lah. Jadi tuan-tuan dan puan, selain pada itu di Terengganu dari segi bahasa dia menarik, tempat-tempat dia menarik. Macam Tok Fakir ni satu nama kampung yang daripada pemimpin saya rasa. Saya pun dah sampai dekat Imam Lapar di Terengganu, Imam Lapar nasi dingin. Saya pun dah sampai dekat tempat berjumpa ni Batu Bersurat, kampung Mekbulu. Saya dah jumpa dan banyak tempat lah yang Alhamdulillah saya pergi daripada Besut sampai ke Maman. Dan bahasa Terengganu pun mula-mula saya pun tak faham. Contohnya macam perkataan tubik. Saya ingatkan tubik ni apa, rupanya tubik ni keluar. Itulah perkataan contoh kan. Ada sekali tu saya beli kopok lekor. Saya tanya adik tu perempuan lah, muda lagi saya rasa. Saya tanya dek, kopok ni berapa? Dia kata satu RM5 se. Macam kami duduk di Lembah Kelang, dia mesti belakang tu ada penjodoh bilangan. Katalah sekotak, sekotak, sepinggan, secawan, sekeping. Jadi dia kata RM5 se. Siapa dia kata? Macam tak habis. RM5 se lah ya. Jadi dia macam marah lah. Jadi saya pun minta maaf, kata saya bukan orang sini. Rupanya se ni satu. Baru saya kata rupanya se satu. Bukan penjodoh bilangan ada se, bukan. Sebungkus. Jadi maksud dia sebungkus tapi di sini dia panggil se. Se tu maknanya satu lah. Jadi di situlah saya mula belajar dengan pegawai saya tentang negeri Terengganu lah. Sesuai lah dengan kata negeri cantik, budaya menarik, dan orang-orangnya baik-baik. Jadi tuan-tuan dan puan, saya percaya
memang saya pun takkan lama di negeri mana-mana negeri, sebab saya bekerja di federal ni, pertukaran tu biasa tuan-tuan. Tapi buat masa ni tuan-tuan perempuan, setakat yang saya tahu, saya pengarah perpaduan negeri Terengganu yang ke-13. Cik Rosli, Cik Rosli baru 77, ada 7 lagi ataupun ada 6 lagi di depan saya yang mungkin Cik Rosli tak sempat, dan saya yang ke-13. Dan saya dimaklumkan mengikut rekod perkhidmatan, antara paling lama di Terengganu setakat ni saya lah, berada di Terengganu. Dan apabila nak tinggal Terengganu ni, ada juga rasa sedih jugalah, sebab apabila saya tinggalkan satu negeri yang aman damai di Terengganu, dengan suasana kehidupan masyarakat yang penuh Islamik lah. Kalau hari Jumaat tu kita cuti kan, bila kat tempat saya duduk Kuala, bila surau dengar kat speaker ceramah kamu, sana ceramah kamu, jadi saya rasa macam banyak kita boleh dengar ceramah kamu. Kalau azan tu menyaut-nyaut dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyaut-nyaut. Tapi saya mengharapkanlah, sampai sekali saya ucap terima kasih banyak kepada semua kawasan rumah tangga di Terengganu, khususnya di daerah Marang yang tak terputus lah untuk menjemput saya hadir, khususnya di KRT Tok Fakir ni. Sebab program KRT Tok Fakir ni sebenarnya memang banyak yang dapat saya hadir, walaupun sebenarnya lebih banyak, jemputan tu banyak. Tapi saya tidak dapat untuk hadir setiap program. Tapi program yang saya pergi, alhamdulillah, ianya amat memberikan kesan saya nampaklah kepada masyarakat di kawasan tempat tuan-tuan dan puan. Cuma saya mendoakan supaya Cik Rosli, sahabat-sahabat semua teruskan perjuangan kita, tak kisahlah siapa pun pengarah, sebab matlamat kita sama. Kita berada dalam rukun tetangga, dalam jabatan paduan ini untuk memastikan bahawa perpaduan itu sentiasa ada ataupun sentiasa terpelihara. Sebab itulah tuan-tuan dilantik sebagai kuasa rukun tangga. Maka apabila saya berpindah nanti, teruskan sokongan kepada pejabat perpaduan. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan, ukhuwah dan silaturahim kita ini akan berpanjangan. Walaupun Cik Rosli kita bukan lagi, saya bukan pengarah paduan, Cik Rosli bukan lagi pengurusi rukun tangga di bawah saya, hubungan kita tuan-tuan, ukhuwah sesama kita ini perlulah kita teruskan sampai bila-bila. Macam Cik Rosli, saya kadang-kadang selalu jumpa dalam Facebook. Jadi maksud saya di sini, kita saling mendoakan antara satu sama lain, sentiasa berada dalam sihat dan berada dalam rahmat dan peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala sampailah bila-bila. Inilah kita harapkan. Kita tak nak bila dah putus hubungan, orang kata jauh di mata, jauhlah di hati. Kita tak nak itu. Kalau boleh sampai bila-bila pun kita tetap bersaudara. Kalau Cik Rosli kata nak pergi ke Selangor selepas habis PKP ni, insya-Allah saya akan aturkan di Selangor. Dan begitu juga kalau saya ada masa juga, ada kelapangan nanti saya datang ke Terengganu, mungkin juga saya akan singgah berjumpa tuan-tuan dan puan jika ada masa dan kelapangan. Jadi saya sekali lagi bagi pihak jabatan, pihak diri saya, pihak keluarga, saya mohon maaf daripada rambut hingga ujung kaki kepada Cik Rosli khususnya lah, dan juga kepada seluruh jawatankuasa yang ialah bersama dengan saya sepanjang hampir 8 tahun di Terengganu ini. Jika terdapat keselemahan ataupun kata-kata dan sebagainya, keputusan-keputusan yang mungkin tidak memihak pada tuan-tuan perempuan, saya mohon maaf kerana saya menjalankan tugas. Kadang-kadang kita pun tak nak buat keputusan tu, tapi disebabkan kita bertugas, arahan keluar daripada Putrajaya, nak atau tak nak, kita terpaksa aku. Macam sekarang program tak boleh sebenarnya bukanlah pengarah perpaduan yang arah tak boleh, tetapi arahan tu daripada Putrajaya. Jadi kita terpaksa panjang kepada semua kawasan rumah tangga, hentikan sementara program-program. Walaupun ada kawasan-kawasan rumah tangga yang rasa macam tidak bersetuju tindakan itu dibuat. Tapi percayalah tuan-tuan dan puan, tagline dia, kita jaga kita. Kita tak nak dalam kegairahan kita buat program mengeratkan silaturahim, tiba-tiba rukun tetangga menjadi kluster pula yang menyebabkan berlakunya penularan kawasan rumah tangga. Ini kita tak nak. Jadi bila arahan kata berhenti, stop, kita stop. Dan insya-Allah lepas pulih nanti kita buatlah semula program-program yang sesuai dengan kehendak Kementerian Perpaduan ataupun daripada JPNAN. Itu saja. Jadi akhir sekali tuan-tuan, sekali lagi terima kasih banyak pada Cik Rosli buat susah payah dan juga tuan-tuan dan puan terpaksa tunggu menyediakan sedikit jamuan hari jangan pagi ini. Tapi pada saya, inilah tuan-tuan dan puan kekuatan kita. Kekuatan tuan-tuan dan puan yang saya nampak sangat mulia hati dia, sangat membesar hati untuk meraihkan orang luar. Sebab saya bukan orang Terengganu tuan-tuan,
saya bukan anak Terengganu. Mungkin disebabkan saya orang luar, tuan-tuan masih lagi meraihkan saya sebagai satu kejayaan khususnya bagi rakyat di Terengganu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan tuan-tuan dapat mendoakan saya di Negeri Selangor nanti. Tak kisahlah saya di Terengganu ke saya di Selangor, saya takut orang Terengganu kata dia dah jadi orang Selangor, biarlah. Saya rasa pada saya tidak berapa tepat sebab saya menjalankan tugas ni sebagai pengarah perpaduan untuk Malaysia. Tak kisahlah negeri mana. Yang penting matlamat kita sama untuk membuat perpaduan. Cuma tempat saja berbeza. Saya bukan di Terengganu, tapi di saya di Selangor. Dan kerja saya buat pun sama macam saya buat di Terengganu ni. Jadi harap-harap tuan-tuan dan puan, Abang Khalid, Cik Rosli, ramai lagi rakan-rakan Facebook saya ni, jangan jangan berhentilah memberikan sokongan. Kerana sokongan tuan-tuan dan puan, walaupun tuan-tuan like ataupun tuan-tuan komen, sebenarnya dia memberi saya semangat untuk terus meneruskan perjuangan mengelakkan kemampuan. Itu masa dia nak susun gambar video. Jadi terima kasih banyak Cik Rosli, saya amat menghargai. Dan kawan-kawan saya di Selangor pun bila melihat Facebook di Terengganu, mereka pun rasa wah, rasa tak sabar-sabar nak menunggu saya datang. Cuma saya pula rasa takut. Sebab bila orang expectation tinggi saya takut saya tidak dapat memenuhi harapan mereka. Tapi apa pun tuan-tuan dan puan, negeri Terengganu telah pun melaksanakan satu good job lah, satu kerjaan yang cukup baik dalam meningkatkan semangat perpaduan semasa saya berada di sini. Sekadar itu dulu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.